Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 November bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Penyandang kerusi Parlimen Arau, Syahidan Kasim malam semalam mengejutkan ramai apabila mengumumkan semua bilik gerakan Barisan Nasional di kawasan itu ditutup. Desas-desus nama beliau tidak terpilih sebagai calon di Parlimen itu dalam pilihan raya umum ke-15 nampaknya seakan-akan menjadi kenyataan. Dalam hantaran di media sosial semalam, beliau yang dilantik menjadi Menteri Wilayah Persekutuan sebelum ini memberitahu semua bendera parti diturunkan pada malam kesedihan yang teramat sangat itu. Meskipun tidak dinyatakan dengan jelas, dipercayai langkah tersebut diambil Syahidan terkait dengan pemilihan calon untuk bertanding dalam PRU 15. Sebelum ini, UMNO bahagian Arau antara yang terawal membuka bilik gerakan. Malah Syahidan juga antara yang paling aktif mengatur program bersama jentera dan ahli parti di seluruh bahagian itu sebagai persediaan mendepani PRU 15. Syahidan yang sudah lebih 30 tahun dalam politik menguasai Parlimen Arau pada pilihan raya umum 1986, 1990, 2013 dan 2018 selain pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Besar dari 1995 hingga 2008. Barisan Nasional bakal mengumumkan calon masing-masing pada malam ini. Sementara itu, penyandang Parlimen Ketereh, Anwar Musa menegaskan beliau tidak akan meminta, merayu maupun melobi sekiranya nama beliau tidak dicalonkan di Parlimen berkenaan untuk PRU 15. Bercakap pada sidang media hari ini, Anwar berkata beliau berpegang dengan prinsip sejak dahulu iaitu seseorang calon tidak boleh meminta-minta. Tapi dari sudut kita sebagai ahli parti, untuk calon-calon mewakili parti, bagi saya, pendirian saya, tidak akan melobi, tidak akan minta, tidak akan merayu. Kita serah bulat-bulat satu persatu pada parti. Dan saya difahamkan parti sedang, proses itu sedang berjalan. Macam-macam berita saya dengar. Of course saya mengikuti rapat, perkembangan yang berlaku. Dan difahamkan malam ini, saya tengok ada surat jemputan untuk membuat pengumuman. Jadi saya fikir ahli-ahli parti terima sajalah apa yang parti putus. Anwar juga memberi bayangan akan bertanding pada PRU ini namun atas tiket parti lain. Bagaimanapun katanya, beliau akan hanya memikirkan tindakan lanjut selepas disahkan tidak dicalonkan oleh BN di Parlimen Ketereh. Maka kita tu hanya alat untuk parti. Dengan parti memberi kawatika guna logo parti, kita masuk. Kalau parti tidak pilih kita, itu bukanlah segala, bukan the end of everything dari sudut kita dengan parti, ya. Tapi itu juga tidak menyekat kita. Kalau kita nak juga bertanding, kita boleh juga bertanding, beli borang, bayar deposit, semua apa boleh bertanding. Orang tak ada parti pun boleh bertanding, kan. Berita seterusnya, Barisan Nasional Tenggara memohon agar pucuk pimpinan parti itu mengekalkan penyandang kerusi Parlimen Tenggara, Adham Baba, untuk bertanding di kawasan itu. Ini susulan kabar angin bahawa Adham antara yang akan digugurkan oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, sebagai calon pada PRU kali ini. Pada sidang media hari ini, Timbalan Ketua Bahagian UMNO Tenggara, Nasaruddin Ahmad berkata, Adham adalah satu-satunya pilihan bahagian itu untuk bertanding di kerusi berkenaan. Dia berkata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu adalah ahli parlimen yang prihatin terhadap nasib semua kaum serta sangat disayangi rakyat di kawasan itu. Nasaruddin juga memberi amaran tindakan tidak meletakkan Adham sebagai calon bagi penggal kedua boleh menyebabkan malapetaka yang lebih besar. Saya amat bimbang sekiranya pengumuman calon Barisan Nasional yang akan dibuat pada malam ni, insyaAllah, dan sekiranya nama Datuk Sri tidak disenaraikan sebagai calon Parlimen Tenggara, saya risau akan ada malapetaka yang mungkin lebih besar di Tenggara. Kerana bagi kami tidak ada calon yang lebih layak, tidak ada calon yang lebih baik
yang untuk kami bawakan dan persembahkan kepada rakyat Tenggara, melainkan Datuk Seri Dr. Adam Baba. Presiden Warisan Muhammad Syafiq Abdal meluahkan rasa kecewanya apabila kemenangan PH menewaskan BN hancur begitu sahaja oleh individu yang menurutnya berebut jawatan Perdana Menteri. Perkara itu diluahkannya ketika program ceramah Mega Warisan di Padang PPR Batu Muda di Kuala Lumpur semalam. Kemana nak dibawa negara Malaysia oleh pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini? Negara ini tidak akan mati kalau tidak ada Mahathir. Negara ini tidak akan mati kalau tidak ada Anwar. Negara ini tidak akan mati kalau tidak ada Mahyudin. Betul tak? Tapi rakyat akan menderita kalau mereka hanya berpaut dengan nafsu nak jadi Perdana Menteri di negara ini. Dia menggesa para hadirin agar memilih warisan pada PRU 15 dan bukannya gerakan tanah air, PH mahupun Perikatan Nasional. Warisan hari ini mempertaruhkan 26 calon di kerusi parlimen di Semenanjung Malaysia pada PRU kali ini. Calon utama daripada parti itu ialah bekas Presiden MCA Ong Tee Kiat yang akan bertanding di Parlimen Pandan. Kita ke perkembangan seterusnya. Penyandang kerusi Parlimen Titiwangsa Rina Harun sah tidak akan mempertahankan kerusi itu. Sebaliknya akan bertanding di Sepang. Perkara itu diumumkan Presiden Bersatu merangkap pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dalam satu acara di Sepang malam semalam. YB Rina Harun calon kita di Sepang. Jemput Datuk Rina naik ke atas. Sah, ini Presiden yang cakap. Datuk Seri Rina Harun yang sudah pun jadi menteri, saya fikir dah diterima baik di sini. Wajarlah pada malam ni saya umumkan inilah calon Perikatan Nasional untuk Parlimen Sepang. Boleh sokong? Sorakan dan laungan calon tempatan mengiringi Rina ketika dia naik pentas apabila namanya dipanggil Muhyiddin. Rina yang juga Ketua Sri Kandi Bersatu dijangka akan berdepan seorang lagi ketua sayap wanita, iaitu Ketua Wanita Amanah Aiman Atirah Sabu. Rina bukanlah asing di kerusi parlimen itu apabila pernah menjadi Ketua Puteri UMNO Sepang sebelum menyertai Bersatu. Kerusi Parlimen Sepang disandang oleh Hanifah Maidin sejak 2013. Dia bagaimanapun tidak dicalonkan oleh Amanah pada PRU kali ini. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumum mempersoalkan mengapa Presiden PKR Anwar Ibrahim berdiam diri mengenai isu peruntukan untuk Bumiputra yang dipotong ketika PH menjadi kerajaan. Ia susulan pendedahan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Azmin Ali baru-baru ini. Azmin sebelum ini mendedahkan bahawa Menteri Kewangan daripada PH, Lim Guan Eng, menyekat peruntukan 400 juta ringgit untuk pembangunan ekonomi Bumiputra. Azmi yang merupakan bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika pentadbiran PH berkata peruntukan untuk peneraju agenda Bumiputra Teraju yang ditubuhkan dalam rancangan Malaysia ke-10 disekat oleh Lim Guan Eng. Bekas Menteri Besar Selangor itu turut berkata keputusan Lim itu boleh dibuktikan kerana direkodkan secara bertulis. Selain itu, Faizal bertanyakan apakah justifikasi Lim Guan Eng dan PH untuk menyekat peruntukan Bumiputra seperti yang didakwa Azmin. Mengulas lanjut, Faizal mengemukakan beberapa soalan kepada Anwar yang dinamakan sebagai calon Perdana Menteri daripada PH. Faizal bertanya adakah pemimpin DAP sekali lagi akan diberi jawatan Menteri Kewangan sekiranya PH dapat membentuk kerajaan selepas PRU 15. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Kimila Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.